Kalau para sahabat, kita kata apa? Di hati mereka pertama ada apa? Ada ikhlas. Cuba semak hati kita, ikhlas tak? Tadi masak kat dapur, ikhlas tak? Tadi hantar anak pergi klinik, ikhlas tak? Tadi ngemas rumah, ikhlas tak? Ini kekuatan. No, hati mereka pertama ikhlas. Ini kekuatan. Kita sekejap rasa ikhlas, kata tak. Apa tanda ikhlas? Tak sebut dah kebaikan yang kita buat. Selagi kita menyebut kebaikan yang kita buat, bermakna ikhlasnya kosong. Atau ikhlasnya bertambah nipis. Masih bagi ikhlas. Tapi lepas tu ungkit, kosong ikhlasnya. Ini kekuatan. Kalau dah bagi, dah lah macam pergi tandas lah. Memberi itu macam pergi tandas. Bila dah pam-pam lah, tak ada cari lagi. Ya Allah, manalah semalam makan sate. Yang mana sate? Dah lepas terus pam. Itu tanda ikhlas. Tak ada fikir-fikir dah. Okay? Hati mereka penuh ikhlas. Tawakal mereka sangat tinggi. Bila tinggi tawakal, itu menandakan satu motivasi untuk terus berusaha. Okay? Sebab itu kita kata mereka juga, cinta mereka kepada Allah sangat-sangat mendalam. Artinya nak bagi harta, nak bagi apa saja untuk bantu agama Allah. Sebab itu pergi berperang itu satu daripada jihad yang mereka nanti-nantikan. Satu jihad yang tak pernah kata nanti. Kecuali hati mereka yang munafik. Di luar nampak macam Islam, tapi di dalam perutnya benci dengan Islam. Ini kita nampak orang munafik macam mana. Mengaku orang Islam, tapi semua hal orang Islam nak dipenyek. Okay? Semua apa kepentingan orang Islam nak ditarik. Ini yang kita kata pemimpin-pemimpin yang berhati munafik. Kita takut begitu. Cakapnya bismillah, tapi buatnya tak pakai bismillah. Letih ke tidak? Letih. Sebab itu kita tak boleh hanya bergantung pada cakap. Harus bergantung pada apa yang dia buat. Kalau bercakap macam je nak bantu Islam. Tapi dalam amalinya nak bunuh Islam. Letih tak kita? Letih weh. Sebab itu kita kata, pejuang-pejuang tidak kenal apa-apa. Kerana cinta mereka dengan Allah membuat mereka paling kuat untuk berjuang. Tak ada ragu-ragunya. Kalau mati-matinya syahid maknanya masuk syurga. Kita nak dengar masuk syurganya puluh-puluh kali, tapi usahanya sikit. No. Tapi itu penggaduh. Sebab itu wahai semua orang ahli ibadah. Sebanda pada mereka semua di luar yang sudah beribadah banyak. Tolong tambah ilmu. Kerana ibadah yang dimulakan, ibadah yang dilakukan dengan sangkaan-sangkaan. Dengan prasangka-prasangka. Tidak membuat ibadah kita bermakna. Okey? Maknanya kata-kata kita nak tahu sungguh-sungguh. Apa sebab uduknya begini, apa sebab rokoknya begini, apa sebab sujudnya begini. Kita nak tahu. Okay? Maka sekali lagi mereka kita kata apa? Cinta yang sangat mendalam. Sanggup bagi apa saja. Sebab itu bila Sayyidina Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Seluruh harta Abu Bakar diserahkan kepada Rasulullah. Maka soalan Rasulullah apa? Apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan isteri kamu? Kalau semua dah bagi pada fisabilillah, kamu tinggalkan apa untuk anak dan keluarga kamu? Apa yang Sayyidina Abu Bakar jawab? Aku tinggalkan dia Muhammad dan Allah. Aku tinggalkan dia Allah dan kekasih Allah. Aku tinggalkan dia Allah dan Rasulullah. Ini kekuatan kalau kita merasakan bahawa kita benar-benar sudah cinta Allah. Sedekah ni tak ada kira-kira dah. Bagi je semua. Ada orang minta, bagi je. Ini kekuatan yang ditanam oleh Rasulullah kepada anak-anaknya. Sebab itu Fatimah bila datang meminta sedekah, nak minta makan, dia pula tak ada duit dan tak ada makanan. Apa yang dia bagi? Bagi kalung. Kalung yang Siti Khadijah bagi, wakil ibunya bagi sebagai sebahagian daripada warisan. Kamu pergi kedai, jual kalung ini, kamu dapat duit, beli makanan. Sanggup tak kita buat? Kerana mereka cinta kalung dan cinta Allah tu jauh lebih kuat. Jauh lebih tebal. Kita kalung lebih tebal lah. Tu masalah besar juga. Maka kekuatan-kekuatan yang nak dibangun,
Sehingga kan orang kedai bila tengok kalung itu, dia dah tahulah ini adalah kalung kepunyaan Khadijah. Pastinya ini adalah kepunyaan Fatimah. Apa yang dilakukan oleh tukang kedai? Okey, aku ambil kalung ini, dia hantar balik pada Fatimah. Dibayar duit ke orang tu, dibagi makanannya, diberikan apa yang dia patut, apa yang diperlukan oleh peminta sedekah, tetapi kalung itu dipulang balik. Kerana tidak sampai hati melihat kalung yang dimiliki oleh Siti Khadijah yang ada di tangan Fatimah. Nak bagi tahu kita cinta mereka dengan Allah jauh daripada cintanya dengan dunia dan isinya. Tak ada yang lebih penting kecuali Allah. Apa saja yang boleh buat kerana Allah, buat. Tak ada fikir, oh nanti kita punya tak ada pula, nanti kita pula tak ada galung, kita pula tak ada gelang. Tak ada. Tak ada rungut-rungut dah. Bagi terus semua. Itu yang tawakal tinggi. Okay? Maka kita kemudian keinginan mereka untuk dekat dengan Allah itu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat memuncak. Memuncak maknanya, gairahnya sangat besar untuk rasa dekat dengan Allah. Okay, mereka berlumba-lumba untuk menyiapkan diri untuk merasa paling dekat dengan Allah. Ini kekuatan kita. Allah, okey lah tu. Dah lepas ngaji balik tu, kadang nak bagi salam, nak ucap terima kasih ke ustaz pun letih weh. Okay, sebab kita tak rasa ustaz itu sebagai sebahagian daripada penyambung tugas para nabi. Yang memberi ilmu itu adalah penyambung tugas para nabi. Kalau kamu sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang Nabi, maka sayanglah orang-orang yang menyampaikan kalimah-kalimah yang dibekalkan oleh Allah kepada Rasulullah. Menyampaikan je kepada kita. Kita tak payah baca. Mereka baca macam-macam. Belajarnya macam-macam. Ingatnya macam-macam. Kalau tak ingat, kalau tak faham, nak sampaikan macam mana? Ni kekuatan yang nak diangkat. Bukan nak suruh ungkit, bukan nak suruh bayar, bukan nak suruh apa-apa. Tapi paling utama, menghargai. Ini ilmu. Tidak ada yang lebih mahal dari ilmu di dunia ni. Ada lemas ke bakul ke, intan belian seguni ke, tidak akan bantu kita untuk menjawab soalan mungkar nangkir nanti. Tidak mampu kita nak rasuah apa yang mungkar nangkir dalam kubur. Tak ada. Sebab itu mereka keinginan nak dapat dekat dengan Allah tu. Sebab itu mereka boleh solat tahajud, boleh zikir, boleh baca Quran, boleh segalanya dalam tempoh yang sangat lama. Tidurnya sikit. Tapi kita sikit-sikit tidur. Letih juga. Okay? Tengok ceramah pun boleh tidur. Jangan main-main. Letih lah. Apalah doktor ni buat petang-petang. Petang-petang dia waktu tidur. Siapa kata petang waktu tidur? Malam waktu tidur. Petang bukan waktu tidur. Ni yang kita nak ubah mind setting. Yang boleh-boleh. Walaupun 2 orang ke 3 orang yang menonton. Umi tak kisah. Yang penting Umi nak buat. Sebab Allah tak tanya berapa ramai orang yang menonton. Tapi Allah akan tanya, kamu buat apa? Kamu buat kerana apa? Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Ini yang ada pada para sahabat.